Ya, pakej itu sebenarnya bukan saja menjalin kerjasama erat antara Malaysia dan Singapura, tapi dari seluruh pelosok benua ini. Kalau anda ingin beli awal, tempah awal, datanglah ke Jekyll, tidak kira di mana anda berada, kerana ini adalah musimnya. Musim sambutan Aidilfitri bakal menjelang tiba, walaupun puasa pun belum, tapi tempah awal, supaya tidak ada kelewatan dalam mempersiap sediakan anda sisi keluarga untuk menyambut ketibaan Lebaran. Baik, dengan itu kita akan menyelusuri topik yang saya bawakan sebentar tadi berkaitan dengan kerjasama yang bakal diteruskan, kerjasama yang bakal diperkemaskinikan antara Malaysia dan juga Singapura dalam komunikasi digital. Bersama saya di studio Encik Mano Birabatran yang merupakan Setiausaha Bahagian Antarabangsa Kementerian Komunikasi dan Digital, dan ingin kita ucapkan terima kasih kepada tuan kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja bersama Bidang Penerangan dan Komunikasi Malaysia dan juga Singapura sebelum ini diadakan secara atas talian di atas faktor-faktor yang kita sedia maklum. Tapi seterusnya Malaysia akan menjadi tuan rumah dan perbincangan yang akan dilangsungkan secara fizikal. Jadi apakah persiapan kementerian untuk rakan-rakan kita yang bakal tiba nanti dari Singapura bagi menghadiri mesyuarat tersebut? Terima kasih Encik Terence. Terima kasih kerana menerima saya sebagai jemputan untuk program ini, dan saya mengambil peluanglah untuk menerangkan sedikit berkaitan dengan persediaan-persediaan yang telah dilaksanakan. Seperti yang Encik Terence maklumkan tadi, memang sebelum ini secara virtual, secara atas talian, 2 tahun dilaksanakan. Dan kali ini selepas 2 tahun kami akan buat secara fizikal. Persiapan dia memang berbezalah. Kalau secara talian tu dia lebih mudah. Tetapi sekarang ni kita mempunyai beberapa agenda tertentu sebab jika dilihat pada 30 Januari yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah ke Singapura, dan pada masa yang sama Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital juga telah bersama ke sana dan telah menandatangani satu MOU berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan ekonomi digital, data protection, serta cyber security. 3 perkara itu telah ditandatangani. Jadi untuk menguatkan lagi kerjasama di antara Malaysia dan Singapura. Jadi oleh kerana itu mesyuarat JCM ni memang bersesuaian pada masa sekarang supaya perkara-perkara yang baru boleh diperbincangkan. Tambahan kepada perkara-perkara sebelum ni lah. Sebelum ni fokus dia lebih kepada penyiaran, cyber security dan juga penerangan. Jadi selepas ini memang sesuai, masanya memang sesuai lah. Jadi persediaan dia memang kita dah buat dan kita sekarang menunggulah. Kita akan menerima setiausaha tetap Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura, Tuan Joseph Leong. Kita juga akan menerima Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura, Puan Yang Terutama Josephine Teo. Beliau akan menghadiri Musika Extravaganza. Sebelum tu beliau juga akan mengadakan beberapa mesyuarat dengan menteri kita juga Yang Berhormat Fahmi Fadzil. Dengan melihat penjenamaan semula kementerian kita sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun KKD, adakah ia akan memberi perubahan nama semata-mata ataupun ia akan juga melibatkan perubahan konsensus yang bakal diperoleh daripada mesyuarat yang akan kita langsungkan nanti, bukan saja di peringkat kementerian tapi turut melibatkan agensi yang bernaung di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital? Betul lah. Kalau kita lihat komunikasi itu memang sentiasa ada. Komunikasi itu boleh kalau kita belajar teori-teori komunikasi itu banyaklah kita boleh faham apa itu komunikasi. Tapi digital ni merupakan satu medium sebenarnya, satu media di mana sebelum tu kita komunikasi dan multimedia. Sekarang kalau digital ni dia merangkumi semua aspek. Jadi dia sekarang dunia ni sudah menjadi digital. Kalau maklumat kita semua ada di persekitaran di digital kan. Jadi semua itu perubahan nama ni saya rasa tidak akan memberi kesan yang banyak, tetapi akan membuka lebih banyak ruang untuk kita berbincang dengan lebih banyak aspek. Contohnya macam tadi saya beritahu itu data protection, itu pengawalan data. So maklumat kita semua sekarang berada di semua tempat. Katalah kita nak beli barangan secara online dan sebagainya, so dia ada di semua tempat. Jadi
macam mana kita nak jaga maklumat tersebut. Jadi kita boleh belajar dari Singapura atau Singapura boleh belajar daripada kita. The best practices yang kita laksanakan buat masa sekarang. Sebenarnya itu adalah kerjasama yang kita nantikan, dan adakah kita mempunyai platform kerjasama yang telah termeterai antara kementerian-kementerian dari negara-negara lain, bukan saja Singapura. Sekiranya adakah negara mana yang rasanya mendahului ataupun memberikan kita satu landasan best practices yang disebutkan tadi yang boleh kita jadikan contoh? Selama beberapa tahun ini memang banyak memorandum persefahaman telah ditandatangani dengan banyak negara. Tetapi ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Jadi ada negara-negara yang tampil ke hadapan dan ingin membantu, dan kita pun tampil ke hadapan dan ingin membantu dengan berkongsi maklumat, berkongsi idea dan sebagainya. Jadi yang aktif sekarang kalau kita lihat pada masa sekarang adalah selepas Singapura mungkin Jepun, Korea dan China. Kita juga ada lain-lain juga dalam bidang contoh dengan Australia, kita baru menandatangani satu MOU berkaitan dengan industri kreatif, perfilman. Jadi itu lebih mengkhusus. Yang ini pula secara am dia menjadi semua di bidang ICT lah. Secara jujur sudah pasti kita nantikan kerjasama yang lebih erat dari segi cyber security ataupun keselamatan data, kerana selalunya penjenayah-penjenayah cyber mereka akan bersembunyi di negara lain yang mana tidak ada kerjasama di antara negara seperti Malaysia dan Singapura. Jadi mungkin dari pihak rakyat yang didambakan adalah kerjasama dari segi cyber security. Namun kita sudah pun ada kerjasama seperti itu dengan Singapura. Jadi kerana kita akrab, kita begitu rapat, orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia lebih kurang sama. Betul. Apakah perluasan yang boleh kita jangkakan dari segi kerjasama antara dua negara ini? Buat masa sekarang ni kita sedang bekerjasama. Kerjasama dia seperti kita menerima kepakaran mereka dan kita menghantar kepakaran kita. Bukan sahaja secara bilateral, maksudnya di antara dua negara, kita juga dari aspek ASEAN juga kita bekerjasama dengan negara-negara ASEAN. Dan kalau saya rasa kalau kita boleh bekerjasama dengan Singapura, kita pun sedang mengorak langkah untuk negara-negara seperti Brunei, Indonesia, dan saya rasa kerjasama bilateral tu lebih mantap, lebih baik berganding dengan kerjasama multilateral di peringkat ASEAN. Dia lebih susah sebab setengah-setengah negara mempunyai perundangan tertentu, setengah-setengah cara-cara tertentu dan bahasa tertentu. Kalau kita boleh berhubung dengan satu negara, mungkin negara-negara yang punya kepakaran tertentu tu mungkin boleh saling bantu-membantu dan saling mempelajari daripada satu sama lain untuk tujuan kita cuba menanganilah seperti yang Cik Terence beritahu tadi, scamming, data kita terbocor dan sebagainya. Kita perlu mereka sebenarnya beberapa langkah di hadapan kita, so kita perlu sentiasa bersedia. Sebab Menteri KKD YB Fahmi Fadil pun amat prihatin dengan isu-isu scamming ini. Jadi memang kita akan buat sesuatu dan kita akan belajar daripada apa yang rakan-rakan jiran kita buat sekarang. Sering diwartakan di pesada media sosial RTM dan juga di semua platform digital kita adalah konsert muzik extravaganza yang akan menjadi pelengkap dan juga penutup tirai kepada mesyuarat dan siri mesyuarat yang kita bincangkan tadi. Jadi daripada RTM dan juga Mediacorp Singapura akan bergabung pemuzik-pemuzik yang tersohor seperti Datuk Kathy, Datuk Ramli Sarip, semuanya akan berada dalam satu platform, dan juga artis-artis lain. Apakah yang menarik yang perlu ditonton oleh semua penonton-penonton setia RTM dan juga Mediacorp yang sedang menonton kita pada pagi ini? Jadi saya nak beritahu kepada semua penonton lah, jangan lupa menonton Muzika Extravaganza yang akan disiarkan secara langsung di TV2 pada 8.30 malam hingga 10.30 malam, dan ianya merupakan satu muzika yang telah lama tak diadakan. Dia sepatutnya diadakan setiap tahun. Jadi bila kita buat mesyuarat secara atas talian memang tak boleh buat muzika lah. Jadi dah yang terakhir pada 2019 kalau tak silap saya, dan the next one akan berlangsung pada tahun inilah. Jadi kita seperti yang Cik juga maklumkan, kita ada Datuk Khatijah Ibrahim, kita ada Datuk Francisca Peters mewakili Malaysia, kita ada Datuk Ramli Sarip dan Jad Ali yang mewakili Singapura. Itu dari kategori legenda. Kategori legenda. Yang muda-muda pun kita ada dari Singapura kita ada Nabila
Nabila Huda, Stacy, Hazama, dan dari Malaysia kita ada Hel Husaini, Siti Nordiana, Suki dan ramai-ramai lagi lah. Ya, saya nantikan Young Raja dari Singapura. Yes. Yang Raja akan datang. Yeah. King of Hip Hop dari Singapura. Kalau kita boleh masukkan Joe Flizzo tahun depan, kita akan juga tengoklah siapa yang King sebenarnya. Kita boleh usahakanlah untuk Musica tahun depan. Betul. Jadi dua legenda dari persada muzik tanah air dan juga Singapura akan bergabung dalam satu pentas. Apa yang menarik yang Encik Vimano sendiri nantikan daripada persembahan-persembahan ini? Memang ditunggu-tunggulah sebab dah lama lah kita tak buat betul acara seperti ini. Dan lagu-lagu akan merangkumi veteran serta yang muda-muda lah. So ianya sesuai untuk semua orang untuk menonton. Dan saya harapkan supaya semua peminat setia RTM dan juga yang lain-lain tu tontonlah TV2 pada malam tersebut untuk satu experience, satu pengalaman yang berbeza lah. Ini bukan selalu berlaku. Orkestra RTM dengan kita juga ada orkestra daripada Singapura dan mereka akan bersama-sama bergabung dan akan menyemarakkan lagi musika ini. Jadi saya amat berharap sokongan daripada semua penontonnya. Yang meletup, kita nantikan sokongan anda. Satu pentas, satu irama. Malaysia dan Singapura akan bergabung untuk membawakan konsert muzik extravaganza ini. Seterusnya sebagai penutup perbincangan kita, apakah harapan Tuan Vimano berkaitan dengan siri mesyuarat yang bakal dianjurkan nanti bersama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia bersama dengan pihak yang sama dari Singapura? Jadi seperti setelah dimaklumkan, ini bukan mesyuarat pertama, kita dah adakan beberapa siri mesyuarat. Dan setiap kali kita adakan mesyuarat, just bukan sekadar mesyuarat saja. Kita memang membincangkan hal-hal yang menyentuh rakyat juga. Seperti contoh scamming, contoh data protection, cyber security dan sebagainya. Jadi kita akan berbincang di antara dua negara secara rapat dan mendapatkan mungkin kepakaran, mungkin mendapatkan solution, mendapatkan solution untuk tujuan kita mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat sekarang. So tujuan utamanya adalah untuk membaiki lagi praktis-praktis yang sedang dilaksanakan untuk kedua-dua negara. Dan dalam pada itu, adakah rakyat Malaysia akan mendapat info daripada mesyuarat-mesyuarat ini, keputusan-keputusan yang ambil, di mana ia akan disalurkan untuk tatapan rakyat? Kita sepastinya akan ada media release, press release dan memaklumkan kepada rakyat. Tapi ianya lebih dari segi dasar dulu dan rakyat akan menerima. Pada akhirnya akan sampai pada rakyat. Buat masa sekarang perbincangannya dia lebih dari aspek dasar, bagaimana kita boleh memperbaiki keadaan, boleh ke depan dan boleh membantu rakyat dalam menangani isu-isu yang sekarang mengganggu rakyat, yang terutamanya lah scammer, data protection dan cyber security. Baik, seterusnya dari segi pemerkasaan, ekonomi digital dan sebagainya, semuanya akan dibincangkan dalam mesyuarat ini. Untuk tontonan konsert, sekali lagi kita ingin wawarkan kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia supaya mereka semua dapat turut serta dalam Musica Extravaganza nanti. Silakan kita sekali lagi jemput para penonton Selamat Pagi Malaysia untuk menyaksikan konsert ini. Saya bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Digital ingin menjemput ke semua penonton RTM dan juga penonton-penonton dari Mediacorp jika menonton untuk datang untuk menontonlah Musica Extravaganza yang akan dilangsungkan secara langsung pada 4 Februari 2023 hari Sabtu di TV2. Okay, it's going to be live, so harap anda semua akan enjoy the show lah ya. Semestinya free to air, jangan risau. Tonton sahaja. Tonton sahaja. Betul. Dan dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Vimano kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, mengambil masa untuk membincangkan tentang siri mesyuarat dan juga mewawarkan tentang konsert Musica Extravaganza. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih Encik Terence. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya untuk membina masyarakat